أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلاة وسلاما دائمين متلازمين على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, termasuk adik-adik, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan bersama-sama pertemuan dan majlis yang penuh barakah pada malam ini dengan kita lafazkan kalam-kalam yang suci dan mulia, iaitu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan, segala rezeki dan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan sekalian, termasuk nikmat usia dan umur yang malam ini sekali lagi kita dipertemukan Allah Ta'ala dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, bahkan kita dah berada pada minggu terakhir bulan Muharram. Cepat sungguh masa berlalu. Rasanya baru je kita naikkan awal Muharram, Ma'al Hijrah. Dan lepas daripada itu, kita viralkan pula tentang puasa Ashura. Yang kebetulannya saya yakin tahun ni semua dapat lah. Siapa yang ada handphone, ada WhatsApp mesti dapat punya. Diviralkan hari itu, kebetulan berturut-turut puasa Ashura itu sekali juga dengan puasa-puasa sunat yang lain. Jadi alhamdulillah malam ni bahkan kita dah berada pada minggu terakhir bulan Muharram. Jadi tuan-tuan sekalian, umur yang berlalu pantas ini jangan sampai kita sia-siakannya. Terutamanya inilah sebenarnya peluang yang Allah kurniakan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambahkan bekalan dan amalan bagi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu untuk kali kedua pada malam ni. Kalau siapa yang belum bertemu saya pada pertemuan yang lalu bulan lepas, malam ni mungkin malam yang pertama lah. Jadi kita mulakan pertemuan pada bulan yang lalu dan alhamdulillah malam ni tuan-tuan puan sekalian, pertemuan kedua masih tajuk yang sama, tapi dalam suasana yang sikit lebih selesa dan seronok lah. Kerana alhamdulillah seperti yang saya sebutkan kepada pihak AJK Surau, saya dapat usahakan untuk dapatkan tajaan, sumbangan dan infak bagi kitab yang ada di tangan tuan-tuan puan sekalian. Jadi ini bukan untuk milik individu, tapi sebagai wakaf kegunaan para jemaah ketika kuliah bersama-sama dengan saya insya-Allah. Dan kitab ini tuan-tuan sekalian, untuk siapa yang tak tahu, sebiji kitab ni harganya RM55. Itu yang saya tak mampu nak dapatkan banyak, segan juga kan. Harga 55 takkan nak minta 20 biji pula. Kalau 10 ni pun dah 500 setengah dah. Itu memang kita katakan satu sumbangan yang besar sebenarnya. Dan itulah yang kita nikmati pada malam ni. Justru tuan-tuan sekalian, daripada pihak beliau, memang itulah pun saya dengan pihak penyumbang ni dah, saya rasa untuk yang malam ini termasuk dah 4-5 kali dah saya mohon sumbangan daripada beliau. Jadi macam biasa, beliau minta supaya kitab yang kita gunakan ini kita niatkan. Tuan-tuan puan tolong tengok kulit depan tu, tengok dalam dia. Kita niatkan dan juga kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar kegunaan kitab ini
jika ada pahalanya, jika ada ganjarannya, kita niatkan khusus dipanjangkan kepada Allahyarham Tuan Guru Haji Mufti Haji Ja'far ataupun Haji Mukhtar bin Ahmad Jamil, Allahyarhamah Hajah Fatimah binti Haji Muhammad Ali, Allahyarham Haji Zainuddin bin Haji Ismail, Allahyarhamah Hajah Badariah binti Haji Mukhtar, Allahyarhamah Nursiah binti Haji Ja'far, dan Allahyarham Jamaluddin bin Haji Mukhtar. Jadi kita niatkanlah mudah-mudahan pahala daripada kuliah ilmu dan pembincangan kita ini dipanjangkan Allah Ta'ala kepada mereka. Dan sikit pengenalan, penyumbang kitab ini adalah salah seorang daripada anak Tuan Guru ni lah. Tuan Guru Haji Mufti ni, kalau tuan-tuan puan pernah dengar ataupun mungkin ada pengalaman, ini antara guru yang terkenal juga di kawasan Kajang ni, khususnya di kawasan Sungai Sekamat. Kerana rumah Tuan Guru ni sebenarnya dekat Degit Yuska Sungai Sekamat tu. Masjid Sungai Sekamat kan berlambak-lambak Yuska tu. Rumah dia antara rumah yang tersepit lah sekarang ni. Sebab banyak dah. Asalnya tuan, itu adalah tanah orang Melayu yang kebanyakannya dipajakkan kepada Toki Yuska lah. Dia rumah almarhum ni antara rumah yang masih ada. Maka sekarang ni memang tersepit lah antara bengkel-bengkel, antara Yuska-Yuska di kawasan Sungai Sekamat tu. Baik jadi memang almarhum ini adalah orang yang terkenal. Mudah-mudahan dipanjangkan kepada almarhum pahalanya, dan kita tak lupa juga Allah hadiahkan pahala kepada penyumbang kitab ni lah, salah seorang daripada anak Tuan Guru ini. Baik tuan-tuan puan sekalian, metod perbincangan kita ini untuk ingatan kita semua. Saya tidak akan baca satu persatu, huruf per huruf, perkataan per perkataan. Ia benda yang sangat detail dan tak sesuai untuk kuliah maghrib. Jadi kalau satu-satu biji-biji kena pergi pondok, kena masuk pengajian yang proper betul-betul. Dia nama pun kuliah maghrib kan. Lagi dengan SOP ni pula, lepas tengah kena berhenti dah. Kan baca satu-satu orang mungkin meninggal dulu Tuan Guru kan. Yang mengajar mati dulu, awak tak habis mengaji. Jadi insya-Allah pembincangan kita ni kita tengok tajuk-tajuk yang utama, penting dan yang banyak kita gunalah. Dan untuk permulaan pada malam ni tuan-tuan sekalian, terus kita lihat muka surat 26 dan 27. Di yang lain-lain tu perbincangan yang agak rumit. Depan-depan tu banyaknya usul fiqh dan sebagainya. Dia pembahasan yang sangat dalam. Jadi kita terus tengok kepada kaedah-kaedah fiqh. Baik, muka surat 26 tu dia punya bab dia. Di bab 2 ni maksudnya kita tak bincang lah bab 1. Jamak ataupun plural dia disebut perkataan qawaid. Dia qawaid ni maksudnya kaedah-kaedah. Qawaid ataupun kaedah-kaedah ni merujuk kepada kalau zaman sekarang tu saya rasa contoh paling mudah nak faham macam ISO lah. Saya last sekali saya bekerja dulu, sekarang ni saya penuh masa berdakwah. Terakhir sekali saya bekerja dulu di satu universiti swasta. Tapi ini universiti yang sangat menjaga ISO. Universiti ni sampai dia ambil ISO Islamik. Dia mungkin ramai yang tak tahu ISO tu ada yang Islamik, ISO syariah universiti tu ambil. Sampai aktiviti pelajar pun kena pantau, aktiviti pelajar pun kena patuh syariah apa semualah. Baik, jadi itu nak bagi faham. ISO ni maksudnya apa? Maksudnya kaedah asas untuk menentukan macam mana tata cara pengurusan halal, macam mana kedai-kedai kilang-kilang yang halal. Dia dalam ISO ni kalau tuan-tuan puan kita kena beli. Kalau siapa minat ISO ni kena beli dekat website Sirim, dia tak boleh dapat free. Dia dalam ISO tu segala-galanya adalah kaedah. Kaedah-kaedah dan juga macam mana cara pelaksanaan halal tu dilakukan. Itu untuk faham. Dia yang kita bincangkan pada malam ni tuan sekalian sebagai mukadimah. Kita tengok muka surat 27. Oleh itu mereka ni manusia lah. Dia tuan-tuan tolong cari saya baca je ni, tolong cari. Oleh itu manusia sangat perlu kepada kaedah fiqh, terutamanya muamalat. Muamalat ni senang cerita, kita kata transaksi. Dia tak seperti ekonomi. Muamalat tuan-tuan dia yang betulnya, yang tepatnya kita kata transaksi. Transaksi ni termasuk pinjam meminjam. Termasuklah sewaan. Kalau kita sebut ekonomi kan orang bayang jual je, tak jual beli. Dia yang kita kata muamalat adalah transaksi hubungan sesama kita. Baik, jadi kaedah sangat perlu supaya apa? Supaya tidak terlalu keras sampai semua haram.
Dan kaedah juga memandu supaya tidak pula terlalu longgar. Semua boleh berlaku. Bila mana meminjam ada riba pun boleh juga. Maka itulah kepentingan kaedah. Kaedah-kaedah fiqh ni untuk kita tahu mana yang okey, mana tak okey, mana boleh, mana tak boleh. Baik. Tuan-tuan puan sekalian, maka bila kita sebut kaedah, mungkin ada yang terfikir, Ustaz, mengapa tidak kita ambil terus daripada dalil? Ini kan jadi trend sekarang ni. Sebahagian daripada kita, saya harapkan yang hadir ni tak terjebak lah. Ada sebahagian segelintir umat Islam yang dia kelang kabut, segala benda nak dikaitkan dengan dalil, terutamanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran dan hadis Nabi ni, dia adalah punca hukum. Bila punca hukum kan, kena ingat, apa segala hukum itu kadang-kadang tak disebutkan dalilnya secara khusus. Contoh mudah kan, larangan merokok, bahkan di mana surau dan masjid. Yang kata di surau dan masjid kan, merokok tu sendiri kalau kita cari dalil memang tak jumpa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau dapat lepas ni sebaran WhatsApp terutamanya yang menyebutkan tentang hadis berkaitan tembakau, itu antara hadis yang terang-terang dikhawatiri hadis yang palsu dan direka. Zaman Nabi SAW memang kita kata tembakau tu belum jadi bisnes lagi. Kalau ada sekalipun dia belum jadi bisnes besar-besaran macam zaman kita lah. Dia larangan rokok tu, Ustaz, kalau tak ada hadis macam mana? Okey lah, boleh lah. Dia tetap diharam. Pakai kaedah apa? Pakai dalil mana? Pakai dalil-dalil umum. Dalil khusus sebut perkataan rokok memang tak jumpa. Rokok pun kita fikir logik kan, manalah ada zaman Nabi kan. Zaman Nabi mana kita katakan rokok tu ada lagi, itu suasana yang sangat baik. Mana kok orang merokok dan merokok pun tak ada lagi. Jadi maknanya banyak juga hukum-hukum yang kita duk pakai sekarang ni, ia datang daripada kaedah umum, datang daripada dalil umum. Baik, maka kita lihat perenggan kedua tu 2, 4. Tuan-tuan puan tengok baris yang keempat, perenggan kedua. Pentingnya kaedah ini kerana ada kalanya sukar ditemui nas-nas yang bersifat khusus. Ini penting. Perkataan ni kalau digaris, di highlight pun okey juga. Kalau kata lepas ni orang lain guna ke, kita guna pun nampak di mana poin penting. Ini perkataan penting ni. Kenapa perlu ada kaedah? Macam ISO tadi kan. Tak cukup ke halal dan thayyibah ni bukan Quran je. Tuan-tuan sekalian, saya di universiti last kali saya kerja tu, memang kerja dan jawatan saya adalah memantau ISO tu. Ataupun bahasa mudahnya, kalau siapa pernah dengar, pegawai syariah. Dia punya syarat dia, mana saja company besar yang ambil halal memang wajib dan mesti ada pegawai syariah. Kalau company yang lagi besar-besar, dia ada board dia. Dia ada jawatan kuasa syariah. Jadi maknanya pegawai syariah ni itulah tanggungjawab dia untuk memantau, untuk faham betul apa benda ISO syariah apa semua tu. Maka itu yang kita lihat. Balik kepada persoalan di sini, bila kita katakan adanya halal, adanya haram, kadang-kadang nak balik kepada dalil itu tak jumpa. Ustaz ni kita sekarang ada bisnes online kan, macam-macam nama lah itulah, show inilah kan. Kalau buka channel TV tu rasa nak tutup balik. Channel tu jual, channel ni jual kan. Tak ada channel yang senonoh kan ni, semua tak senonoh ke, semua nak ambil duit kita je. Dan sebenarnya dalam poket bukan ada duit kan. Tak ada duit dalam poket ni. Memang semua channel nak ambil duit kita. Jadi itu contohnya. Nak balik kepada dalil secara khusus memang tak jumpa lah kot. Saya ni pun di depan ni saya orang biasa je. Bukan pakar sangat pun. Maka perlunya kepada kaedah. Baik, tuan-tuan puan sekalian, perkataan nas, apa dia nas? Nas ini ada nama lain. Nama lain kepada dalil. Dia senang faham, nas dan dalil itu sama. Nas pun dalil, dalil pun nas. Dia maksudnya Al-Quran, hadis, ijma' qiyas itu nas lah. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas pun dalil juga. Baik, tak dijumpai dalil-dalil yang khusus. Khusus ni maksudnya yang sebut terang-terang. Apa hukum bisnes online? Cari dalam hadis. Tak jumpa. Zaman Nabi dan elektrik pun tak ada lagi. Zaman Nabi internet pun tak ada lagi. Maka untuk ditemui hukum transaksi yang hendak dihukumkan, maka berdasarkan kaedah-kaedah ini mudahlah untuk membuat kesimpulan
Apa hukum benda tu? Kita katalah zaman sekarang ada lagi jenis bisnes baru. Saya boleh kata dalam bintang saya sebut antara bisnes yang sentiasa orang jadi pening, salah satunya MLM. Kan? MLM ni memang boleh pening sungguh. Yang dulu punya dah lingkup buka yang baru. Yang baru ni dia twist sikit je. Lingkup yang baru ni buka pula yang baru lagi. Dipusing sikit je. Itu yang akhirnya ramai yang terjebak. Minta maaf bila saya sebutkan MLM ni sebenarnya antara kaedah jual beli yang kita kena hati-hatilah. Sebab dia punya multi label tu kadang menyebabkan harga melambung-lambung kan. Barang tu kita jumpa kat kedai kat internet lah murah aja. Jadi berlipat ganda tu sebab apa? Sebab nak bayar segala multi label tu dah kan. Nak bayar segala upline, downline, sideline, segala macam line tu. Lala barang pun jadi mahal. Baik. Maka kita balik kepada kaedah. Kaedah yang ada ini memudahkan hukum itu kita ketahui. Baik. Yang menarik dalam perenggan itu last sekali. Bahkan jikalau ada dalil pun, kalau ada nas sekalipun. Contoh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalil tu. Ayat Quran, dalil dan juga itu adalah nas. Disebutkan sini bahkan jika ada dalil sekalipun, ada ayat Quran, ada hadis, tetaplah para ulama memerlukan kaedah umum. Contoh macam riba, kita katakan Allah haramkan riba. Dalam masa yang sama perlukan kaedah juga riba yang macam mana. Riba pun ada pecahan dia. Ini kalau banyak umur lah. Bab riba ni depan lagi, lama lagi kita nak jumpa. Dia hatta yang ada nas sekalipun memerlukan huraian, memerlukan perincian. Bukan pakai buka Quran kalau hukum terus. Hati-hati. Kerana kita bukan orang alim. Ulama-ulama pun bincang sama mereka. Mereka yang alim-alim pun berbincang sesama orang alim. Baik. Justru dalam menghukum satu muamalat, satu transaksi, boleh tidak? Hendaklah meletakkan kaedah ini sebagai panduan. Dalam macam sama, kita juga tak ketepikan dalil. Dalil pegang, dia punya kaedah pun pegang juga. Kerana ia saling melengkapi. Dalil ini sebut secara umum. Maka kaedah yang mengkhususkan, kaedah yang memahamkan kita macam mana dia punya praktikal. Baik. Dan kalau ikut muka surat sebelah ni tadi, ada 7 kaedah yang akan dibentangkan di sini lah. Saya pun tak pasti dah sekalian sebenar-benarnya berapa kaedah yang berkaitan dengan muamalat ni. Dia saya boleh katakan qawaid fiqh ni sebenarnya sangat banyak kaedah. Ada kaedah besar, ada kaedah pecahan. Di 7 ni sebenarnya 7 yang sangat berkaitan dengan muamalat. Betul, kenapa tak belajar semua? Sebab ada di antaranya tak kaitan dengan muamalat. Contoh kaedah menjaga nyawa. Dalam muamalat tak adalah bahaya nyawa kan. Kita berniaga ni mana orang mati pula dah. Di kaedah menjaga nyawa tu tak adalah belajar kat sini. Jadi 7 ni sebab apa? Sebab ini yang paling berkaitan dengan muamalat, jual beli, transaksi. Baik, kaedah pertama. Tahrimu aklu amwalan nas bil batil. Ini dia punya kalau bahasa Arab ni panggil matan. Ini matan dia ataupun ini dia punya ayat utama dia. Kaedah pertama ialah haram makan harta orang lain dengan jalan yang salah. Ini bukan ayat ni. Ini adalah matan kepada kaedah ataupun dia punya teks dia. Baik. Dia bila ada kaedah, ia bukan semata-mata rekaan para ulama. Ini satu isu saya nak kongsikan. Ustaz, macam mana ulama boleh reka kaedah ni? Ini sampai 7 ni lah. Dia ada ayat apa semua. Kaedah-kaedah ini dibuat oleh para ulama berdasarkan dalil juga. Kumpulkan banyak-banyak dalil, jadi satu kaedah. Kumpulkan banyak dalil, jadi satu kaedah. Macam ISO jugalah. Tuan-tuan kalau tengok ISO syariah tu penuh dalil belaka tu, walaupun Sirim yang buat. Dalam Sirim juga tuan sekalian ramai sungguh ustaz. Minta maaf saya sebut, kadang orang kita ada di kalangan ahli surau juga. Yang kita sedih tu di kalangan orang masjid juga. Sebut halal, oi dia yang paling inti ni. Padahal kuliah ceramah diikut. Alah ustaz, halal tak halal semua sama aja. Hati-hati kan, di dalam bahagian halal tu sangat ramai ustaz-ustaz yang diorang pun nak syurga belaka. Dia ingat kita nak syurga kan. Kita ingat kita bagus sangat. Langsung benda ni tak betul lah, salah lah tu kedai Cina macam mana boleh lepas halal pula. Dia ada syarat-syarat yang sangat ketat.
Saya ingat waktu saya ambil sijil untuk jadi auditor halal, mahal. Nak dapat sijil auditor halal itu baru internal auditor, bukan external. Nak boleh dapat sijil internal pun 1,500 bayar. Yang menariknya, ramai juga di kalangan yang belajar nak jadi internal auditor tu, ramai yang tak Islam pun, yang belum Islam. Diorang kena dengar. Tak saya 2 hari ke 3 hari. Hari awal-awal dan modul nak dapat internal auditor ni, dia kena belajar pasal tauhid. Diorang dengar lah. Tauhid lah, sifat 20 lah, apa benda kena dengar. Lantak lah kan, suka tak suka. Dah dikarenakan nak jadi internal auditor, tak Islam kena pun kena dengar. Bab tauhid, bab akidah, bab tasawuf sikit apa semua. Lepas asas agama tu disebut dalam modul, baru masuk halal tu macam mana. Jadi secara tak langsung, ia adalah dakwah. Jadi kita dah hati-hati, apa yang kita tak tahu, kita tak berada dalam bidangnya, tutuplah mulut. Kadang kita tak tahu tu menunjukkan kita jahil sebenarnya. Kita tak berada dalam bidang, pakai belasah semua halal tak bagus, bohong je, halal tak halal ambil duit orang aja. Ambil saja halal dan bukannya mahal, murah aja. Yang jadi payah ni bila mana orang pakai konsultan, kan? Dia tak pandai buat, minta maaf saya sebut. Ada orang yang dia nak berniaga aja, ambil saja halal pun pakai konsultan. Konsultan tu yang mahal. Pandai buat sendiri, ambil saja halal tak sampai 2-300 pun. Murah aja, semua apply online. Online belaka sebenarnya. Baik, jadi itu kita kongsikan sikit. Maka kaedah ni dia bukan rekaan, dia berdasarkan dalil yang dikumpulkan. Yang paling dekat berkaitan dengan Al-Quran, bahkan memang dipinjam pun perkataan ni, iaitu apa yang Allah rakamkan dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surah Azim. Tuan-tuan kalau baca itu memang ada pun perkataan tu. Ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Perkataan batil ada kat situ. Amwal pun ada kat situ. Dia maknanya kaedah pertama ni ia adalah daripada ayat Quran tu sendiri. Jadi jangan bayang macam benda rekaan tak tahu punca. Hakikatnya ia berdasarkan dalil dan juga sumber-sumber yang sahih. Baik, ayat ini maksudnya, wahai orang beriman, janganlah kamu makan. Ni nanti kita akan bincang kan. Ayat ni memang sebut perkataan makan. Yang jenis, orang kata jenis suka nak melawak-melawak main-main ni, oh yang tak boleh ni makan je. Rembat tak apa kot. Kan, pinjam tak pulang okey kot, Allah tak bagi makan je. Jangan buat main lah. Ini adalah ayat Quran. Jangan kamu mengambil lah maksud dia. Jangan kamu mengambil, jangan kamu makan harta sama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan jual beli yang berdasarkan saling redha meredai. Dan janganlah kamu bunuh diri kamu, sungguhnya Allah sangat menyayangi kamu. Allah sayang ke kita. Hujung ayat ni kata Allah, jangan kamu bunuh diri, jangan kamu memudaratkan diri sendiri. Baik, tuan-tuan pemati Allah. Kemudian muka surat sebelah, muka surat 28 pun ada pesan yang sama juga, ada warning yang sama. Siapa yang ada buku, elok juga baca. Ni orang kata free dapat baca, dapat pahala baca Quran. Sebab kata Nabi SAW, bahkan pahala baca Al-Quran tu dikira mengikut huruf, bukan perkataan. Pahala baca Quran bukan ikut ayat, tapi ikut huruf. Ayat ini kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Surah Azim. Dalil kedua daripada kaedah pertama ni, janganlah kamu saling makan harta antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan kamu membawa urusan harta kamu kepada hakim. Nampak macam adil ni. Jom kita bawa ke hakim, jom kita bawa ke mahkamah. Sedangkan dibawa ke hakim itu untuk makan harta orang dengan jalan salah dan berdosa. Padahal kamu tahu ia benda yang salah dan juga berdosa. Baik, tuan-tuan pemati Allah, kita boleh katakan dua ayat ini memang dua ayat yang menjadi asas binaan kaedah ni lah. Kaedah ni pun ada perkataan-perkataan tu. Ada perkataan amwal, ada perkataan batil, ada perkataan aklun ataupun takkulu. Di yang kita lihat, maka kaedah pertama ni merujuk kepada haram. Kita ambil harta orang tanpa hak, tanpa sebab
dan tanpa apa-apa perkara yang syar'i. Baik, kata Imam Al-Qurtubi. Untuk siapa yang mungkin belum tahu ataupun lupa, Imam Al-Qurtubi antara salah seorang ulama besar di dalam tafsir. Ulama besar tafsir. Qurtubi ini dia daripada perkataan Cordoba. Di beliau antara ulama besar yang berasal dari Spanyol di zaman keemasan Islam dulu. Dan menarik tuan-tuan sekalian, kerajaan Islam Spanyol itu satu dinasti je. Satu pemerintahan je. Mula, lepas tu terus jatuh. Ia digelar sebagai kerajaan Islam Umayyah. Umayyah ni kalau kita tengok dalam sejarah ada dua sebenarnya. Umayyah yang pertama yang dekat Damsyik itulah, yang dimulakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ataupun orang cerita Umayyah pertama tu adalah selepas khalifah terakhir. Lepas turun Sayyidina Ali, itulah mula Umayyah yang pertama dekat Syria. Yang di Spanyol, Cordoba lah, sedih juga. Ada orang kenal Cordoba pertama kali dengar, disebabkan apa? Disebabkan tengok cerita Korea. Kan? Sejarah Islam tak tahu, sejarah Islam tak baca. Dia kenal Cordoba tu berdasarkan cerita Korea pula. Kan? Korea pun berlakon kat Spanyol lah. Di Cordoba tu dulu juga digelarkan kerajaan Umayyah. Ceritanya jatuh Umayyah dekat Spanyol, dekat Syria dan Mesir tu, antara waris-waris dia lari ke Spanyol lah. Lalu mereka berjaya mendirikan kerajaan pula di situ. Jadi itu punca nama kerajaan sama. Padahal zaman berbeza, lokasi pun berbeza. Jadi Al-Qurtubi merujuk kepada Cordoba, salah satu tempat di Spanyol lah. Baik. Maka selengkapnya ayat kaedah yang dimasukkan ada 4. Ataupun dalil-dalil. 4 benda ni apa? Dalil yang membina kaedah pertama ni. Batu-bata. Batu-bata yang membina kaedah pertama ni, yang pertama ayat-ayat di atas. 2 ayat pertama tadi. Yang keduanya, ayat apa lagi Ustaz yang menjadi punca ada wujud kaedah ni? Ulama buat kaedah ni daripada dalil mana lagi? Dalil kedua adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat daripada surah Al-Baqarah juga. Saya tak ingat apa-apa, tapi dalam juzuk ketiga. Baik, dalil lain yang mendirikan kaedah ni. Yang ketiganya, hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli gharar. Gharar ni maksudnya tipu. Gharar ni senang ceritanya ada hilah dan penipuan. Baik, yang keempat, dalil yang menjelaskan terbinanya kaedah ini adalah maksud dan maslahah yang dijadikan pegangan. Kita pegang satu hukum tu, dia ada dia punya maksud dia. Contoh mudah tuan sekalian, di sebalik adanya contoh orang uzur solat duduk, musafir boleh jamak, boleh qasar. Maksud dalam tu apa? Maksud di dalam tu adalah memudahkan umat. Untuk memudahkan umat, maka solat boleh duduk, solat yang musafir boleh jamak qasar. Itu maksud kat sini ni. Maksud dan maslahah di dalam hukum, itu juga antara asas kenapa terbinanya kaedah ini. Baik, ini contoh mudah nak faham macam mana ulama membina kaedah. Tuan-tuan puan sekalian, ini yang saya boleh katakan beza orang yang mengaji. Orang yang ikhlas mengaji adalah orang yang lepas dia belajar tu, dia bukan orang yang jadi bergaduh dan jadi suka bertengkar, berhujah. Hati-hati orang yang macam tu lagi banyak ngaji, lagi nampak salah orang lain, lagi banyak ngaji, lagi mudah bertengkar, dikhawatiri dia tidak merendahkan diri ketika mengaji. Orang yang mengaji betul-betul dan yang ikhlas, dia akan rasa semakin jahil. Ini pengalaman saya sendirilah. Habis di Mesir dapat syariah, cuba sambung master di Malaysia, tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab bila kita banyak mengaji, kita akan nampak banyak benda yang kita tak tahu. Lagi banyak mengaji, lagi jahil sebenarnya. Itulah hakikat orang mengaji sepatutnya lah. Dia bila kita rasa jahil, kita akan rasa biasa je kalau kita salah, orang betul. Tapi kalau ngaji sikit, bahasa Arab tak reti, sekadar mengaji kat YouTube je, bergaduhnya lebih, hati-hatilah. Oh, dia ni Ustaz, kalau jumpa orang memang dia boleh huraikan apa salah kita tu. Oh, ini janggut tak ada. Oh, ini apa ni, keluar labuh apa semua. Dia cari orang yang salah, dia audit orang, kerja dia audit orang je kan. Ini hati-hati. Hakikatnya hasil daripada mengaji itu menundukkan kita, menjadikan kita tawaduk. Baik. Ini yang kita nak sebutkan tadi. Apa yang kita kaitkan dengan hakim ataupun
orang yang bawa kes ke mahkamah. Tapi sebenarnya dia nak makan harta orang. Kata Allah, inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Firman Allah bermaksud sesungguhnya sebahagian besar daripada pembesar Yahudi, ruhban, iaitu kita kata macam ulama dia orang lah, rahib-rahib Yahudi dan Nasrani, dikarenakan mereka ni tahu baca kitab, tahu pasal Bible dan sebagainya. Dia orang ni kata Allah benar-benar makan harta orang lain, iaitu antaranya mereka ini menjadikan dan juga mencari daripada jalan-jalan yang batil dan menghalang orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya yang mereka tahu tu dipergunakan untuk benda yang tak betul. Dia tahu dalil, dia tahu ayat-ayat, tapi digunakan untuk makan harta orang. Baik, perenggan bawah ni lah kita sebutkan sebelum tadi. Jangan hanya kita masukkan makan saja. Yang dimasukkan ni adalah menerima. Aklun juga maksudnya apa? Mengambil. Aklun juga maksudnya apa? Menguasai. Walaupun terjemahannya aklun tu makan. La ta'kulu amwalan nas bil batil. Amwalakum. Kata Allah jangan makan. Sebenarnya bukan makan je. Menguasai pun juga, menerima pun ya, mengambil pun ya. Dan digunakan perkataan makan ni sebab apa? Sebagai majaz. Majaz ni saya tak tahu apa terjemahannya. Kiasan. Majaz ni maksudnya pinjam perkataan untuk maksud lain. Dan guna perkataan makan untuk maksud ambil. Itu kita katakan majaz tadilah. Baik, jadi makan tu maksudnya terima, ambil, rampas. Batil tu apa pula? Oi, tak, yang saya pernah dengar batal je. Macam mana boleh ada batil kan? Datang mana batil ni? Kita yang tak tahu kan. Sedangkan perkataan batil tu ada je bahasa Arab. Baik, batil tu pula adalah benda yang sangat luas. Iaitu contohnya ambil tanpa keredaan, seperti mencuri, menipu ataupun berbohong dan sebagainya. Bahkan ambil dengan redha pun. Ni jaga-jaga tuan sekalian ni, kalau boleh highlight, siapa ada pen pensel highlight. Jangan ingat ambil cara batil ni dengan tanpa redha. Secara redha pun boleh berlaku. Contohnya apa? Contohnya bayaran kepada kerja-kerja jahat. Ni contoh yang disebut sini, contoh yang dahsyat. Contohnya bayaran kepada pelacur, bayaran kepada bomoh. Ni bomoh yang pure, yang bomoh. Jenis bomoh menurun kan, ataupun bomoh yang memang ada jinnya. Dia kata Allah walaupun itu rezeki dia, dah ada perkhidmatan, kenalah bayar. Tapi ia jatuh kategori batil juga. Walaupun dia redha kan. Mana tak redha kan, dia dah bisnes, dia nak duit. Tapi tak batil. Ataupun membayar harga arak dan seumpamanya. Maknanya tuan sekalian, jalan batil untuk menambahkan harta ini termasuk dengan apa yang dikendaki oleh tuan badan. Contoh zaman kita sekarang ni paling mudahnya rasuah lah kan. Atas meja lah, tepi meja lah, bawah meja lah kan. Nak menyedapkan perkataan rasuah tu Ataupun ada juga istilah yang kita dengar pun pelik dengar kan, politik wang kan. Politik lagi, wang lagi kan. Susah benar sebuah rasuah kan. Ataupun kan kita katakan apa-apa lah perkataan yang dibunga-bungakan, digula-gula kan. Itulah kita lihat. Memang redha lah tu. Kalau kata harta-harta macam tu, selalunya mesti dah ada bincang. Berapa persen? Saya dapat berapa persen? Ataupun kita nak jumpa kat mana? Mestilah ada redha. Tapi ada redha yang macam itu pun tetap dikira sebagai harta yang batil. Haram di sisi Allah. Saya nak kongsikan satu contoh yang tak disebut kat sini. Tuan-tuan sekalian, termasuk harta batil ini adalah apa-apa yang dijumpai. Ingat apa yang dijumpai, ia tak pernah disebut oleh para ulama sebagai rezeki. Jaga-jaga tu Ada orang sampai bersyukur. Alhamdulillah, Allah tahu pun aku lapar, jumpa 100. Kan? Dia memang bersyukur kan. Riaklah perut tu berbunyi lah, bernyanyi lah. Allah tahu aku lapar ni, jumpa RM50 kat berjalan. Siap bersyukur sujud dia. Sedangkan apa yang dijumpai itu bukan rezeki. Orang beriman betul-betul sepatutnya dia akan rasa serabut bila jumpa benda. Serabut sebab apa? Sebab nak menjaga benda yang jumpai itu bukan senang. Kena pastikan benda tu terjaga, kena iklankan,
kena maklumkan. Itu kalau betul-betul ada iman, langsung kita tak anggap benda jumpa tu rezeki. Yang paling selalu berlaku ni duit lah contohnya. Baca ingat lagi pernah viral dulu, kalau siapa tuan-puan ikutlah kes ni, orang niaga bandar di negeri mana, saya tak sebut negeri mana, di Pantai Timur lah, niaga bandar dalam keadaan di dalam barang-barang bandar tu dijumpai duit yen yang sangat banyak. Duit yen yang bila convert di Malaysia beribu-ribu. Dia tahu walaupun ada orang bujah, saya beli baju-baju bandel, dah ada dalam tu, kira saya belilah. Kan, mungkin ada orang bujah gitu. Kira duit dalam poket atau apa semua tu, kira macam barang saya belilah. Kena ingat tuan sekalian, kita yang membeli dalam kes tu, kita beli baju bandel. Bukan kita beli duit dan sebagainya. Jadi isu lah juga bila tuan badan tu dia viralkan, oh jumpa duit bandel banyak, siap diguna untuk bersenangkan bisnes pula. Itu yang hati-hatilah. Jangan kita anggap harta tak halal ni ambil daripada orang je. Yang dijumpai pun ia bukanlah harta kita sebenarnya. Baik. Maka kita lihat harta yang diredai juga boleh jadi harta itu adalah harta haram. Jadi bila bercanggah dengan hukum maka dikirakan haram. Baik. Contoh kaedah. Kita tengok satu lah. Contoh bagi kaedah, maksudnya kaedah pertama ni. Ambil kesempatan dengan keputusan hakim yang dibuat berdasarkan zahir. Hakim itu tuan-tuan sekalian kena ingat. Walau hakim beriman sekalipun, tapi kalau fakta kes, zahir kes tu macam tu, dia kena ikut. Baik tu digunakan ni. Hakim berhukum dengan zahir fakta. Hakim tak boleh tengok secara ghaibiyat, hakim pergi sembahyang hajat ataupun dapat kasyaf, ataupun hakim pergi tidur dulu kan. Okey, keputusan besok tunggu saya tidur dulu, saya mimpi dulu. Tak boleh. Hakim kena dapat keputusan tu daripada fakta. Jadi ini yang disebutkan sini. Muka surat atas kali, satu perkara itu perlu diberi perhatian adalah ketika seorang ingin merampas hak orang lain. Dia nak ambil harta orang ni. Tapi dengan helah membawa urusan itu kepada pihak berwajib dengan bukti-bukti palsu. Dibawa ke mahkamah, nampak bagus lah. Dibawa kepada pengadilan, nampak okey lah. Tapi direka-reka bukti-bukti. Ataupun dibawa ke pengadilan dalam masa yang lama kabelnya punyalah besar. Itu dia kata pengaruh tu. Digunakan segala pengaruh apa semua dalam masa yang sama. Akhirnya kemenangan berpihak kepada dia. Ini yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Wa tudlu biha ilal hukam. Tuan-tuan nak tengok dalil ni yang muka surat atas sekali, muka surat sebelah tadi. Ini Allah sebut. Dibawa kepada hakim. Kan? Zahirnya nampak okey lah. Dibawa kepada hakim dalam macam nama tujuan tu untuk menjadikan pihak tu kalah. Kan? Kalah dalam keadaan direka-reka bukti. Kalah dalam keadaan orang tu tak ada kabel besar. Dia rupanya lama dah Allah sebut. Ada kes-kes penyalahgunaan keputusan-keputusan hakim. Jadi jangan kita ingat pentadbiran mahkamah hakim ni jangan sekarang je, zaman dulu lagi dah. Ini contoh mempergunakan keputusan pihak berkuasa apa semua yang sebenarnya di tengah buat zalim. Ini benda yang dah lama di-warning Allah, ada ayat Quran ni pun. Dia jangan kita ingat apa yang kita kata muamalat ni benda-benda kuno je. Muamalat ni apa? Muamalat ni benda-benda zaman dulu je. Ada sebahagiannya relevan sampai sekarang. Baik. Dia akhirnya dia menang. Dikarenakan bukti-bukti palsu. Menang dikarenakan ada kabel dan pengaruh besar. Walaupun zahirnya dia menggunakan saluran undang-undang. Itu tetap dikira berdosa. Tetap dikira haram tu. Padahal dia mengambil harta dan hak orang lain. Hakikatnya lah. Baik, last sekali kita tengok sabda Nabi tu. Sungguhnya kamu buatlah di hadapanku, boleh jadi sebagian daripada kamu lebih pandai berhujah dan sebagainya yang lain, lalu aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar daripadanya. Ni perkataan zahir dalam muka surat sebelah bawah tadi tu. Nabi ni akui, aku hanya putuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Boleh jadi di depan aku ni ada yang pandai berhujah, ada seorang lagi tu tak berapa pandai berhujah. Aku putuskan berdasarkan zahir aku dengar aja. Itu kata Nabi ni. Jadi siapa yang aku putuskan suatu pihak kepadanya, sedangkan ia adalah hak saudaranya, maka janganlah diambil. Walaupun keputusan tu menunjukkan dia menang. Keputusan mahkamah hakim menunjukkan saya menang.
Tapi kalau memang sebenarnya dia mengampah orang, janganlah ambil. Jujurlah. Berlaku jujurlah dengan Allah Ta'ala. Ketika itu aku hanya beri kepadanya cepisan daripada bara api neraka. Nabi bagi warning, kemenangan itu sebenarnya seolah-olah dia bawa balik api neraka, bawa balik ke rumah. Itulah maksud hadis ni. Zahir itu nampak menang, okey, seronok, bersyukur pada Allah. Hakikatnya yang dibawa balik itu cepisan daripada azab Allah, bawa ke rumah, disambut sukarela, sukacita di rumah. Baik, tuan-tuan dan sekalian, itulah yang pertama dapat kita bincangkan pada malam ni, merujuk kepada kaedah yang dikeluarkan berkaitan dengan muamalat jual beli dan sebagainya. Jadi saya ada sebutkan kepada pihak IJK tadi, saya akan buka soalan beberapa minit lah dan sebelum daripada kita berakhir ni. Jadi kalau ada soalan yang berkaitan lah, yang berkaitan dengan bincang kita. Jadi saya ulang balik, tuan-tuan sekalian, kitab ini adalah kitab wakaf untuk kegunaan kuliah kita lah. Jadi jumlahnya tak banyak. Kalau siapa yang nak beli, kena beli sendiri lah. Dan bukan murah lah, harganya satu kitab ni RM55. Dia setakat kita nak kuliah-kuliah ni, kongsilah, pakailah apa yang ada ni. Okey, kalau ada pembincangan, soalan. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.